bersama Brother Fai di dalam Malam Misteri Bonus. Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kepada anda sebuah kisah yang bertajuk Kisah Seram Bilik Nombor 4. Kisah yang aku nak kongsikan kali ini berlaku kira-kira 10 tahun dulu. Ketika itu aku belajar di sebuah institusi pengajian tinggi. Ini kali pertama aku jejakkan kaki ke hostel setelah sekian lama tinggal dengan mak ayah sampai habis SPM. Bila dah pertama kali, semua benda kena buat sendiri, seperti membasuh baju, gosok baju dan kemas bilik. Biasanya kat rumah mak yang buat kan. Blok asrama yang aku duduk ketika itu berbentuk segi empat. Ada wing utara, ada wing barat, wing timur dan wing selatan. Bilik aku berada di tingkat 2 wing timur. Bilik nombor 6. Aku suka bilik tu sebab bila bangun pagi buka tingkap, nampak gunung berkabus tak jauh dari sana. Cantik kan? Gunung yang cukup popular kat Malaysia dengan kisah legendanya. Tidak jauh dari bilik aku adalah bilik nombor 4 yang sering menjadi perbualan hangat penghuni blok itu ketika itulah. Sebab apa? Sebab bilik nombor 4 ni yang tak ada penghuni, iaitu dikosongkan. Kemudian diletakkan tanda surau di atasnya. Dan tak pernah langsung digunakan sebab masjid tak jauh pun dari kolej. Macam-macam spekulasi pasal bilik tersebut dibawa dari satu mulut ke mulut. Aku ni pula jenis yang senang tidur. Lepas isyak je, confirm aku tidur. Lepas tu, tengah malam mulalah terjaga. Hampir setiap malam. Dah jadi macam rutin lah. Bila tengah malam terjaga, aku biasanya akan study, basuh baju ataupun gosok baju. Pada tahun aku tu, pihak kolej mengharamkan setrika iron iron sendiri dibawa ke hostel. Hanya boleh gunakan setrika yang disediakan oleh pihak kolej saja. Setiap blok asrama, setiap tingkat memang ada bilik pantry khas untuk gosok baju dan masak air panas. Tapi masalahnya budak-budak blok aku ni jenis malas nak ke pantry. Jadi adalah yang gatal tangan ambil setrika tu dengan papan alas tu, bawa ke depan bilik masing-masing. Depan bilik ada plug soket tu. Jadi aku pun merantau lah cari, dan rupa-rupanya salah satu setrika ada dekat depan bilik nombor 4. Malas aku nak cari yang lain. Aku guna je setrika tu. Tengah aku gosok baju ke meja aku, tiba-tiba aku dengar pintu bilik nombor 4 tu kena ketuk. Dari dalam, kuat dan jelas. Mencarut aku ketika tu. Terperanjat kan. Tapi aku ni jenis separuh berani. Separuh je lah. Separuh lagi kalau ada benda muncul memang aku pecut terus lah kan. Aku fikir gosok baju tu lebih penting. Jadi aku teruskanlah menggosok. Bam, bam, bam. Sekali lagi pintu tu kena ketuk dari dalam. Masa ni aku dah mula cuak tau. Jantung meremang laju. Jantung memang laju. Dub-dab, dub-dab, dub-dab. Aku pandang dekat bawah pintu. Aku nampak ada cahaya lampu. Masa tu aku terfikir, mungkin ada orang kot. Entah macam mana, aku boleh pula duduk melutut nak telik apa yang ada dari bawah pintu tu. Mengucap panjang aku bila aku nampak ada mata tengah pandang aku juga. Selepas tu, ada darah memercik
keluar dari bawah pintu tu, mengalir keluar banyak. Aku dah tak boleh tunggu lagi. Aku capai semua baju yang tak siap aku gosok lagi. Setrika tu pun aku tutup switch je. Terus aku berlari masuk bilik. Humban baju aku atas kerusi. Aku lompat naik atas katil, berselubung bawah selimut. Esoknya aku demam. Nak bangun pergi klinik ambil MC pun aku tak larat. Aku ceritakan apa yang berlaku dekat budak bilik aku je. Seminggu berlalu, aku terus jadi budak popular kat blog. Pasal ni boleh popular Cepat betul cerita tersebar. Kemudian mulalah keluar pelbagai cerita dan pengalaman dari budak blog tu yang terdengar macam-macam bunyi. Dari bilik nombor 4 sehingga setiap tingkat yang berbeza. Kalau pandang ke arah blok dari luar pada waktu malam, memang boleh nampak bilik nombor 4 di tingkat 1, 2, 3 dan 4 tidak berlampu dalam satu baris dari atas ke bawah. Tapi entah kenapa pada satu malam tu semua bilik tu berlampu. Aku baru balik dari bilik kawan aku. Aku di blok sebelah masa tu. Bila aku pandang ke arah blok, aku assume bilik tu diguna pakai. Tapi bila aku lalu depan bilik tu nak ke bilik aku tengok ke bawah pintu, tak ada cahaya lampu pun, gelap aja. Baru je aku nak menapak masuk dalam bilik, satu jeritan yang sungguh nyaring, macam perempuan menjerit, kedengaran dari dalam bilik nombor 4 tu. Sambil tu pintu bilik tersebut diketuk-ketuk dari dalam. Aku ingatkan aku je yang dengar. Ramai penghuni bilik dari lain keluar tengok apa yang terjadi, termasuklah budak bilik aku. Masing-masing pandang ke arah bilik nombor 4 tu. Budak bilik nombor 3 awal-awal lagi berlari keluar menjauhi bilik tersebut, sebab mereka antara yang paling dekat. Yang lebih memeranjatkan, bilik nombor 4 di tingkat 1, 3 dan 4 pun berlaku benda yang sama juga. Ada jeritan dari dalam dan pintu diketuk-ketuk dengan kuat. Tak lama selepas tu, warden asrama datang bersama-sama seorang ustaz dan beberapa anak buah dia. Warden minta kami semua berkumpul di dataran bawah di tengah-tengah blok. Masa tu kami dapat dengar macam-macam bunyi. Bunyi jeritan di tingkat 3, bunyi mengerang di tingkat 2, bunyi orang berlari di tingkat 1, bunyi ustaz baca ayat kursi kuat-kuat kat tingkat 2. Bunyi-bunyi tu pula sekejap arah sana, sekejap arah sini. Al-Quran yang ada dekat tangan masa tu dah tak termampu nak baca sebab takut sangat. Lama jugalah pertarungan tu berlaku. Kira-kira jam 3 pagi barulah semuanya berjaya dibersihkan. Setelah beberapa hari kejadian, barulah kami dapat tahu bahawa ada benda yang menghuni bilik nombor 4 tu. Setiap aras ada penghuninya. Penghuninya tak suka diganggu. Pelajar pula suka buat bising. Biasalah pelajar kan. Nak kalau waktu malam ada perjanjian dah dibuat antara tuan tanah kolej tersebut dengan benda asal tempat tu. Sebab itu bilik tu dikosongkan. Ada student yang main Spirit of the Coin dalam bilik nombor 4 di tingkat 4. Patutlah kan. Sebab tu benda tu mengamuk. Lepas kejadian tu, pelbagai lagi siri seram bilik nombor 4 berlaku dekat kolej tu. Kalau bukan blok aku, pasti di blok lain. Kolej tu ada 6 blok asrama semuanya. Semuanya ada 4 aras. Semua aras bilik nombor 4 dikosongkan. Itu perjanjian antara tuan tanah dengan puteri. Siapa puteri tu? Sampai sekarang ianya masih menjadi misteri.